sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14(1)I. Yang Amat Perdana Menteri, silakan. Datuk Yang Di-Pertua, seperti yang sedia maklum, saya baru tiba dari Turki dan saya telah maklum pada hari Selasa kepada ahli yang berhormat hasrat saya untuk sampai sendiri ke Nudai di Gaziantep dan saya bersama Menteri Luar dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri sampai dan terus mendarat di lapangan terbang berdekatan ke Nudai. Maksud saya sampaikan untuk menyatakan bahawa pasukan kita yang terdiri dari Semat Nadma, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Angkatan Tentera dan beberapa NGO termasuk Mercy dan MAPIM itu menjalankan tugas dan khidmat yang luar biasa. Saya ingin menggunakan majlis parlimen ini untuk menyatakan bahawa kita sangat beruntung dan turutang budi kerana bila menemui Datuk Bandar, wali kotanya, kemudian gubernurnya yang menyambut kami, sehinggalah kepada penasihat utama Presiden Ibrahim Khalil dan Presiden Recep Tayyip Erdogan sendiri, semuanya menyebut bahawa pasukan Malaysia itu di antara terawal memberi khidmat yang sangat cemerlang, menyelamatkan 5 nyawa yang tertimbus 2 meter dalam dengan peralatan yang dibawa dari Malaysia yang sangat canggih dan juga mendapat menggali dalam dan membawa keluar ratusan jenazah yang lain. Tim Malaysia yang berada di Ground Zero itu sudah mencecah hampir 200 orang, tidak termasuk dengan rombongan tambahan yang telah dikirim ke Suria. Jumlah korban terkini ialah 41,232, iaitu 35,418 di Turki dan 5,814 di Syria. Jumlah ini menurut Presiden dijangka akan bertambah hari ke hari. Bagi Ops Syria, kerajaan telah menghantar pasukan peninjau yang diketuai oleh TKSU, Kementerian Luar Negeri dan delegasi seramai 21 orang, pelbagai agensi dan NGO, dengan pesawat khas Angkatan Tentera Malaysia. Dan mereka juga akan berikan panduan untuk kita menyegerakan bantuan berikutnya. Saya tidak mahu menjelaskan tentang pusat gempa, epicenter dan kesan yang parah. Tetapi apa yang kita saksikan itu agak luar biasa. Dan ini kalau ikut liputan media dan juga taklimat yang disampaikan, itu gegarannya itu melebihi bom Nagasaki, Hiroshima. Presiden Tayyip Erdogan memulakan pertemuan itu dengan pertama mengucapkan penghargaan khusus kepada Yang Di-Pertuan Agong kerana tatkala merasmikan pembukaan parlimen telah menyatakan menyampaikan ucapan takziah dan kepada mangsa-mangsa di Turki itu utamanya, dan ini dilakukan di parlimen dan beliau minta saya sampaikan penghargaan ini bukan saja kepada Yang Di-Pertuan Agong, Speaker dan 222 anggota parlimen yang turut serta. Memang ada yang bertanya mengapa dalam kes ini Malaysia mengambil langkah yang agak
ke depan dan agak ada yang mengatakan berlebihan. Saya ingin menjelaskan bahawa pertamanya kadar kerusakan itu agak skala besar yang jarang berlaku sebelum ini. Melainkan masa tsunami yang melibatkan Aceh Darussalam. Keduanya persahabatan yang istimewa. Bukan saja peribadi tapi di antara dua negara. Ketiganya yang maklumat yang kurang diketahui ialah negara Turki sebenarnya sebelum ini pun telah memberikan bantuan pertolongan langsung dan tidak langsung kepada beberapa usaha kerajaan termasuk syarikat kerajaan terlibat di Turki yang mencecah ratusan juta ringgit. Dan ini jarang berlaku dalam hubungan dua hala kita dengan negara-negara lain. Sebab itu Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif tambahan dalam hal ini. Setakat hari ini kita telah berjaya mengumpul dana yang agak membanggakan 50 juta ringgit. Dan sebahagian besarnya ditujukan khusus ke Turki, termasuk umpamanya MAHB atau kumpulan Tan Sri Zahid Mukhtar, Renhil yang mempunyai operasi perniagaan besar di Turki. Maka sebab itulah kita dalam 50 juta itu kita agihkan 40 juta ringgit kepada Turki dan 10 juta ke Syria. Kita bila saya turun menemui rakan-rakan dalam SMART dan sekitarnya dan sebahagian kumpulan itu, saya memang sangat terharu. Kerjanya sudah 2 minggu, nampaknya letih lesu dan masuk ke daerah yang mereka belum biasa. Belum pernah ada pasukan negara kita yang bekerja di musim sejuk, winter. Dan itu amat dingin dia. Saya memang terasa sangat tanpa persiapan pakaian yang lengkap. Dan beberapa jam di situ bercakap dengan puluhan atau ratusan mereka, tidak ada seorang pun mengeluh keletihan, mengeluh masalah makan minum. Semuanya mengatakan mereka syukur kepada Allah Taala dapat bekerja dan khidmat dengan baik, menyempurnakan solat berjamaah dan juga makan minum yang disediakan. Kebanyakannya makanan segar dari tin. Jadi itu yang menyebabkan saya terdorong untuk menyampaikan pandangan ini kepada ke Majlis Parlimen untuk menunjukkan bahawa kita ahli parlimen semuanya itu merasa perlu untuk menyatakan penghargaan kepada mereka. Bagaimana kita boleh tambah makna kepada penghargaan ini? Pertama, kita tentunya akan keluarkan surat sijil penghargaan dan saya usulkan pingat khidmat khusus untuk semua yang bertugas. Dan saya mencadangkan kita mengatur allowance khas kepada setiap yang khidmat. Allowance khas itu berdasarkan hari-hari mereka bertugas. Ada yang akan mencecah 2 minggu. Sebenarnya SMART ini tempoh dia 2 minggu. Tetapi dalam perbicaraan saya dengan Presiden Erdogan, dia mohon kalau boleh diteruskan kerana terlalu ramai mayat yang masih tertimbus yang memerlukan usaha kita dan saya memberi persetujuan untuk mereka meneruskan. Andai kata ada beberapa orang yang punya masalah kesihatan, itu mereka boleh diizinkan pulang segera. Allowance khas ini ditetapkan bagi tiap individu dan ikut tempoh khidmat mereka dan saya akan bincang dengan perbandaraan tentang jumlah yang bersesuaian. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk Ketua dan saya hanya mahu menggunakan kembali ini agar semua ahli parlimen merakamkan penghargaan. Takziah sudah kita rakamkan, tapi penghargaan khusus kepada semua rakan-rakan yang berkhidmat dengan begitu cemerlang di Turki dan insya-Allah di Suria. Terima kasih.